Banjir yang dahsyat akan berlaku tahun 2014. Mengikut pengiraan jumlah hujan yang turun, mengikut tadahan tanah, mengikut hakisan, apa yang berlaku dalam 4 tahun, banjir yang paling dahsyat akan berlaku akibat daripada hakisan tanah. Dan laporan penuh pun telah diserahkan kepada Pejabat Menteri Besar Kelantan pada waktu itu, malahan langsung tidak dilayan. Dan mereka memberi alasan ini adalah satu drama ciptaan kerajaan pusat untuk memalukan kerajaan PAS Kelantan. Jadi laporan yang diberi tahun 2010 telah menjadi kenyataan dalam 2 minggu ni. Apa yang kita dah nampak, sampai rumah pun hanyut yang pertama kali berlaku. Yang satu. Yang kedua, mereka pun laporan tu juga ada menyebut ini macam rumah-rumah dihanyutkan, ni semua mereka dah bagi complete report. Saya pun turut bersama masa itu bagi laporan, dan kerajaan PAS langsung tidak menerima ataupun mendengar ataupun mengendahkan apa yang diberitahu oleh pakar alam sekitar pada masa itu. Dan hari ini benda ni telah berlaku. Dan justru saya minta kerajaan pusat buat RCI, Suruhanjaya Diraja, siasat senarai penerima bala, bagaimana dianugerahkan, siapa penerimanya, adakah telah menepati ciri-ciri yang ditepati oleh Jabatan Perhutanan, Alam Sekitar. Dia ada dia ada satu clause untuk alam sekitar tu kan, dia hijau, dia punya reading, dia lari. Bila you nak tebang balak tu, kalau dia katakan dia ada lereng bukit tu, dia ada pembacaan mengikut tanah dan pokok. So bacaan tu fail di Kelantan, tidak menepati ciri-ciri apa yang jaga tu, bukan MOS, bukan, dia ada satu kod untuk dia, kod apa nama, I can't recall the code. Dia tanah dengan pokok, dia ada measurement dia. Kalau pokok ni ditebang, jumlah tanah yang akan jatuh, yang mengalir ke bawah. Dia fail di Kelantan ni, memang fail. So jadi memang sekarang kami minta, sebab kami sendiri pun dah pergi Kelantan masa banjir dan tengok suasana yang berlaku di sana memang dahsyat. Dan kalau nak dikatakan punca hujan, nak percaya punca hujan memang tak masuk akal lagi dah. Sebab kalau tengok aliran tanah yang bergolek daripada bukit, cukup dahsyat. Gila dia, tanah dia meluncur laju. Sebab kalau nak ikutkan hujan, jumlah hujan yang turun setiap tahun, dia check and balance lah, ada sikit, ada naik. Tapi tahun ini tanah pula meluncur lebih cepat dan meluncur tanpa tahanan. Dan saya minta kerajaan pusat memberanikan diri. Kami memohon kejantanan kerajaan pusat untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat skandal balak ini. Yang itu satu. Yang paling penting, ini mesej yang paling penting, saya telah menerima dokumen segelintir pemimpin PAS yang mempunyai kekayaan yang luar biasa di utara Thailand, di Cambodia, Songkhla, Yala dan Patani. Mereka mempunyai sejumlah harta yang luar biasa di utara Thailand. Dan saya minta kerajaan, bila tubuhkan Suruhanjaya ni, siasat penerima balak ni, dan juga akaun simpanan pemimpin terlibat. Saya tidak mahu menyebutkan nama pemimpin yang terlibat sebab
saya nak beritahu hari ini, sekarang pemimpin-pemimpin politik ni pandai. Mereka tahu macam mana nak menyimpan duit. Mereka tahu macam mana nak manipulasi. Kepakaran peguam mereka boleh membebaskan diri mereka begitu mudah daripada tuduhan. Dan akhirnya mereka akan U-turn mengatakan ini adalah satu fitnah. Dan saya akan berikan dokumen kepada pihak tertentu secara resmi, dan tak payah resmi, ini rahsia, saya akan berikan kepada mereka. Ini kita dah ada bukti dah siapa dia, punca pendapatan daripada mana. Jadi ini kalilah kita kena selamatkan Kelantan, dan kita tak mau Kelantan ni jadi tasik pada banjir yang akan datang. Biar usaha kerajaan nak buat macam mana pun SOP itu ini, kalau benda ni tidak diberhentikan hari ini, sekarang, tahun yang akan datang, banjir yang akan datang, saya tidak tolak kemungkinan Manik Urai akan jadi tasik. Gua Musang, Kuala Kerai akan menjadi tasik. Dulu dia kata Telintang akan jadi tasik, tapi ini Kelantan pula akan menjadi tasik sebab angkara balak. Dan kami juga ada satu persoalannya, di mana suara pencinta-pencinta alam yang selalu memperjuangkan isu cyanide, isu di Kuantan Linus, yang sering memperjuangkan alam sekitaran. Takkan kamu tak nampak apa yang berlaku di Kelantan sekarang? Kenapa tak turun? Macam isu di Johor, Semborong, mereka boleh pergi sampai ke Taiwan meminta pelabur jangan datang ke Johor atas nama alam sekitar. Kenapa tidak di Kelantan? So, apa modus operandinya? Adakah sesuatu yang tidak kena? Jadi mereka kena check and balance lah. Janganlah di Kelantan you tutup mata, tempat lain you boleh nampak. Yang buat pendemo Linus tu yang boleh sampai berdemo depan KLCC, kedutaan sana sini, sampai panggil luar negara punya orang datang sini, Australia lah ini. Buatlah yang sama untuk Australia, Kelantan. Kenapa diamkan diri? Dan ini kerajaan kami mendesak dan paksa menunjukkan kejantanan kerajaan untuk mengambil tindakan, menubuhkan Suruhanjaya Diraja siasat. Malahan bukan saya saja yang cakap, pemimpin DAP sendiri mengakui banjir ni berlaku. Puncanya banjir. Pemimpin DAP yang bernama Chan Fung Hin, dia kata, kalau nak kata orang BN aja kata itu lain lah. Tapi pemimpin DAP sendiri mengatakan isu ni berlaku, banjir berlaku sebab balak. Bukan double standard lagi. Be fair, ini bukan isu politik lagi, ini isu rakyat lah. Isu rakyat lah. Sebab saya masa kita hantar bekalan kepada Kelantan, dan rakyat Kelantan sendiri mengakui banjir kali ini memang luar biasa, cukup luar biasa. Hujan yang turun biasa, hujan yang turun di kawasan itu biasa, tetapi cara tanah meluncur daripada atas bukit ke bawah tu cukup dia luar biasa. Macam tak ada satu benteng menahan tanah tu ke bawah. Dan ujian peresapan air pun gagal. Jadi saya minta benda ni tubuhkan Suruhanjaya Diraja siasat isu balak ni, dan dokumen kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan akan saya bekerjasama dengan Suruhanjaya tersebut. Memang saya ada cukup, bermula daripada Cambodia, Songkla, Yala, Patani, kekayaan yang cukup luar biasa. Memang luar biasa. Mereka tidak simpan di Kelantan, mereka tidak simpan di Semenanjung. Dan cukup mengherankan cara mereka menyimpan
Mula-mula saya pun tak percaya. Bila diselidik, bila disiasat, memang ada. Pasal tu saya panggil PST hari ini selepas saya dapat pengesahan dokumen yang cukup. Jadi saya mintalah kerajaan bukalah fail, tubuhkan suruhan diraja untuk siasat isu bala ni. Dan malahan kalau kita tengok isu ladang rakyat yang dicadangkan oleh kerajaan PAS, dia gagal sebenarnya. Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, mengasaskan tanah ladang rakyat ni. Bila kerajaan Kelantan dia buka ladang rakyat ni dengan tujuan untuk menebang hutan pokok balak ni, dia nak buang pokok-pokok balak ni dan menanam semula kelapa sawit. Tetapi apa yang berlaku, kita tak nampak kelapa sawit lagi dah. Dibiarkan kosong. Balak diambil, tanah dibiarkan tanpa ada satu kawalan. Ladang rakyat ni sebab saya ingat lagi Tok Guru Nik Aziz, dia kata untuk setiap parlimen kononnya potong balak, menanam semula kelapa sawit dan untuk menjana pendapatan untuk rakyat. Tapi sekarang apa yang berlaku di kawasan lodging, Kuala Kerai ni semua tak nampak kelapa sawit. Dan pemimpin DAP Perak yang terima tanah dalam 10 hektar tu pun tak nampak juga kelapa sawit ditanam. Menggondol ada lagi lah. Tanah digondol, balak digasak, balak diambil, kelapa sawit tak nampak. Jadi perlulah kerajaan tubuhkan Suruhanjaya Diraja, panel-panel bebas. Kalau boleh jangan lantik orang-orang politik. Panel bebas yang mempunyai kepakaran dalam alam sekitar untuk menyiasat ketelusan apa yang berlaku di Kelantan. Ini adalah penting sebab untuk rakyat. Macam Gua Musang, Tengku Razali tahu benda ni berlaku. Kenapa diamkan diri? Ahli Parlimen Gua Musang, dia kena ke depan, termasuk kawasan dia. Dia kena berani sikit. Janganlah sebab isu politik you nak menuding jari kepada pusat. Bukan Najib yang pergi tebang balak pun, kan? Tak boleh lah kalau tuduh pusat, sebab pusat berlakunya banjir.